Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Tobik Healthcare. Dalam video hari ini, saya akan menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan oleh para sahabat tentang inisiatif saya untuk menangani masalah stroke yang saya hadapi seperti mana yang saya kongsikan dalam video yang lepas. Okey, soalan pertama. Adakah saya mendapatkan rawatan di hospital? Secara jujur, tidak. Saya hanya ke hospital untuk menjalani MRI dan saya mengambil keputusan untuk tidak dirawat di hospital kerana saya percaya solusi perubatan tradisional dan komplementari juga berupaya untuk merawat masalah ischemic stroke yang saya hadapi. Pada saya, prinsip rawatan itu adalah mudah, mesti percaya dan yakin. Jika tiada keyakinan, secara otomatik tubuh kita akan menolak apa jua bentuk rawatan yang diberikan. Ini secara langsung akan mempengaruhi proses penyembuhan. Selama ini, saya membantu ramai pesakit stroke dan apabila saya sendiri mengalaminya, kenapa tidak? Saya menggunakan solusi terapi yang sama untuk merawat diri saya sendiri. Okey, soalan kedua, kenapa perlu saya mengambil superfood? Macam inilah. Saya sering katakan sakit itu mahal sebab kos ataupun biaya untuk mengubatnya bukan murah. Dan bila kita sebut superfood, akan tergambar di fikiran kita tentang harga yang premium, dan itulah hakikatnya. Kalau kita amati, Allah jadikan tubuh kita ni terlalu kompleks dan cukup pintar. Oleh itu, kita kena treat tubuh kita secara holistik, iaitu menyeluruh dan bukan dipisahkan kepada blok-blok tertentu seperti jantung, hati, ginjal dan sebagainya. Asas pembentukan fizikal tubuh kita terdiri daripada sel-sel yang kemudian akan membentuk tisu-tisu dan kemudian akan membentuk organ-organ seperti jantung, hati, ginjal dan sebagainya, dan organ-organ seterusnya akan membentuk sistem organ. Contohnya kalau sistem pernafasan akan melibatkan hidung, mulut, paru-paru. Manakala kalau sistem pencernaan akan melibatkan perut, usus kecil, usus besar dan juga anus kita. Sifrnya sangat mudah. Kalau semua sel-sel dalam tubuh kita sihat dan aktif, maka keseluruhan tubuh kita akan sihat dan sejahtera. Serangan stroke akan menyebabkan sel-sel khususnya di bahagian otak dan saraf-saraf akan menjadi rosak yang menyebabkan bahagian tertentu dalam tubuh kita akan menjadi lemah dan kemungkinan akan berlaku lumpuh. Jadi untuk kekal sihat, sel-sel perlukan nutrien yang hanya boleh diperolehi melalui pemakanan kita. Persoalannya, melalui pola pemakanan biasa, mampukah kita membekalkan nutrien-nutrien yang diperlukan oleh sel-sel untuk memperbaiki sel-sel yang rosak? Dan kita maklum, dalam superfood memang mengandungi banyak nutrien-nutrien yang berkualiti, seimbang dan juga lazat, di mana nutrien-nutrien ini dapat membantu untuk kita memperbaiki dan juga memperbarui sel-sel yang telah rosak tadi. Berbalik kepada kepintaran tubuh kita, sebenarnya tubuh kita berupaya untuk mengagihkan nutrien-nutrien dan juga mengimbangi nutrien-nutrien ke bahagian sel-sel yang memerlukan. Dan soalan yang ketiga, kenapa memilih 7 Plus dan Impact Age? Ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama, ia sangat cost efektif, dan kalau kita menggunakan superfood, kita kena buat cost benefit analysis. Kita kena tengok apa value, apa nilai yang kita boleh perolehi. Jangan semata-mata melihat dari segi kos saja, sebab kalau kita tengok dari segi kos saja memang ia nampak mahal. Dan yang kedua produk ni diperbuat daripada ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang tinggi kandungan nutrien. Dan yang ketiga, ia adalah dalam bentuk cecair yang mudah untuk diserap, dan kedua-duanya tidak mengandungi bahan pengawet dan juga tiada pemanis tiruan. Terusnya, produk ini sangat berkualiti, mengandungi nutrien yang seimbang, mudah dikonsumsi dan rasa lazat, serta ia dapat mengelakkan pembajiran. Yang keempat, produk ini juga direka oleh para saintis melalui tim R&D dan juga dihasilkan melalui kajian saintifik. Terusnya, kedua-dua produk ini sangat selamat kerana penghilangan yang dibuat di kilang-kilang yang diluluskan oleh FDA Amerika Syarikat. Dan yang menariknya, kedua-dua produk ini tidak bertindih dari segi fungsi nutrien di antara Age dan juga 7 Plus. 7 Plus merupakan sumber prebiotik untuk mendapatkan kesejahteraan dari dalam, manakala Age pula adalah untuk memperkuat otak dan badan dan juga untuk mengubah kehidupan kita. Okey, soalan berikutnya adalah bagaimana cara konsumsi 7 Plus dan Impact Age? Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara konsumsi untuk kedua-dua produk ini. Ini adalah 7 Plus. 7 Plus adalah dalam bentuk liquid, dalam bentuk tercair. Dan
Cara konsumsinya sangat mudah. Kita buka saja penutup botol ni, dan ini adalah cup yang disediakan, yang kandungan dia sekitar dalam 20 ml. Jadi apa yang kita kena buat adalah hanya tuangkan saja. Okey, sekitar 20 ml dan terus minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana produk 7 Plus ini diperbuat daripada sumber-sumber alami dan tanpa bahan pengawet, ia perlu diletakkan dalam fridge supaya tidak mudah rosak dan berasa masam. Manakala Impact Age ni pula, dia adalah dalam bentuk sachet, dia dalam bentuk serbuk, dan ia mempunyai teknologi molecular activation technology, di mana untuk mendapatkan penyerapan yang bagus, kita kena bancuh dia, kita kena larutkan dia. Dan macam mana cara nak larutkan dia? Okey, kita kena ambil air sekitar 100 ataupun 150 ml yang selalunya air suam, dan boleh juga gunakan air pada suhu bilik. Okey, masukkan ke dalam shaker, botol yang kita boleh goncang. Dan apa kita kena buat adalah kita hanya koyakkan sachet tu, lepas tu kita tuangkan ke dalam botol tadi. Ia berwarna kuning sebab ia diperbuat daripada kurkumin, daripada kunyit, dan juga ada campuran buah-buahan yang lain. Seterusnya, apa yang kita kena buat adalah kita kena goncang sehingga berbuih. Ini adalah teknologi molecular activation technology, dan kita kena pastikan ia berbuih supaya mudah diserap apabila kita minum. Dan lepas itu kita terus boleh minum. Saya biasa gunakan straw. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seelok-eloknya kita minum dengan buih-buih dia sekali. Okey, dalam terapi saya mengambil 20 ml jus 7 Plus setiap 4 jam sekali. Manakala Impact Age ni, saya akan mengambil satu sachet setiap 8 jam sekali. So bermakna dalam 24 jam saya akan ambil 6 kali jus 7 Plus dan 3 sachet jus Impact Age. Itu saja. Okey, soalan berikutnya, mohon share pelan terapi fizikal yang saya lakukan. Okey, untuk pengetahuan, untuk terapi saya menggunakan kombinasi 4 kaedah, iaitu akupuncture, yang mana saya lakukan setiap hari dalam masa 14 hari. Di mana dalam masa the first 2 week tu saya akan buat akupuncture setiap hari. Kemudian saya juga melakukan refleksologi kaki dan juga urutan meridian badan 2 kali seminggu. Dan seterusnya saya membuat bekam basah, bekam darah seminggu sekali. Itu adalah pelan rawatan yang saya lakukan. Soalan yang nombor 4, kaedah akupuncture mana satu yang saya gunakan? Saya rasa soalan ini dikemukakan oleh orang yang tahu akupuncture. Sebenarnya saya gunakan kombinasi akupuncture badan, akupuncture kepala, akupuncture kulit kepala ataupun scalp akupuncture, dan juga akupuncture
auricular, iaitu akupuntur telinga, bergantung kepada masalah yang saya hadapi. Dan akupuntur telinga yang saya gunakan adalah saya gunakan battlefield akupuntur, iaitu tanpa tusukan jarum, hanya menggunakan earpiece. Manakala kaedah scalp akupuntur pula, saya gunakan gabungan di antara Dr. Yamamoto, Dr. Jiao Sunfa, Dr. Wen dan juga Dr. Zhu, iaitu gabungan antara empat kaedah akupuntur kulit kepala. Soalan nombor 5. Berapa lamakah jangka masa pesakit stroke biasanya akan pulih? Pada pendapat saya, ideally dalam masa 6 bulan. Dalam jangka masa tersebut, biasanya kesihatan pesakit akan stabil. Sebab itu, untuk mendapatkan rawatan adalah penting supaya kita usahakan setiap pesakit stroke untuk dirawat seawal yang mungkin. Dan the first 90 days, iaitu 90 hari pertama itu adalah penting untuk kita merawat dan untuk kita mengembalikan kesihatan mereka. Dan selalunya selepas 6 bulan, pemulihannya akan mengambil masa dan juga akan berlaku agak perlahan. Dan soalan terakhir, apakah bentuk rehabilitasi yang saya jalankan? Okey, sebenarnya banyak. Setiap rehab atau masalah ini penting untuk mengelakkan serangan kedua, sebab ramai juga pesakit stroke ni akan mendapat serangan kedua. Sebab itu kita kena sentiasa aktif dan sentiasa melakukan pergerakan-pergerakan yang patutnya. Jadi untuk diri saya, setiap hari saya lakukan Qigong. Itu senaman Qigong yang bertujuan untuk memperkuat dan untuk meregangkan tubuh, melancarkan peredaran darah dan limpa dan juga untuk mempertingkatkan keseimbangan tubuh. Terusnya saya akan membuat meditasi. Meditasi ini banyak untuk memberi mental focus dan juga emosi, dan juga untuk mengawal sistem pernafasan. Dan juga saya juga menjalani fisioterapi, iaitu untuk merangsang saraf dan meregangkan otot serta pergerakan anggota tangan dan kaki kiri yang terlibat. Dan akhirnya saya juga melakukan face exercise, iaitu untuk merawat bel palsi saya. Yang saya katakan tadi, latihan fizikal ini perlu dilakukan secara konsisten bagi mengelakkan berlakunya serangan stroke yang berikutnya. Okey, ada lagi satu soalan yang terakhir. Apakah norma baru yang saya hadapi selepas stroke? Dan ini mungkin berbeza pada setiap pesakit. Tapi pada diri saya menghadapi tiga kekangan. Yang pertama, kalau anda perhatikan, percakapan saya masih belum lancar dan jelas. Yang kedua, saya mengalami masalah penglihatan yang kabur. Dan yang ketiga, walaupun saya telah boleh menggerakkan anggota yang terbabit, tetapi terkadang agak terasa berat dan lemah. Namun, saya tetap bersyukur dengan tahap kesihatan saya pada masa sekarang dan saya akan sentiasa terus berusaha untuk mendapat kesihatan secara total. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Sekian, wassalam.